Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa kabar korang semua? Harap sentiasa sehat walafiat. Hari ini saya akan bawa di satu lokasi lagi. Dan minta maaf ya, hari ini saya akan bercerita tentang alam sekitar kita yang semakin tenat. Saya ada dekat satu lokasi di Malaysia juga, oke? Di Malaysia juga. Yang pastinya hantu dan jembalang tak merosakkan alam sekitar kita sampai macam ni sekali. Itu terbukti, oke? Yang merosakkan ni semua manusia yang mungkin lebih hantu dan jembalang daripada si jembalang. Let's go. Ada selut lah sebab banjir dekat sini. Saya sekarang ada dekat Karak, dekat Telemong sini lah. Kalau tengok pun pokok sawit ni dia punya paras dekat sana. Mungkin beberapa yang last week tuh waktu banjir tuh kan, biasalah naik air sebelah sini. Sedia maklum, itu sedia maklum. Tapi saya nak kongsi apa yang terjadi selepas banjir. Macam video saya dekat Semenyi itu, dekat Hulu Langat itu juga. So hari ini boleh tengok apa ada dekat belakang saya itu. Tidak asing lagi bagi kita. Saya akan bawa tengok video yang dekat sini dulu. Dekat sini pun dah berapa banyak pokok yang kenapa perlu ditebang, hutan-hutan tu semua. Kenapa perlu ditebang pokok-pokok ni? Kesian dekat haiwan ataupun kesian dekat alam sekitar kita yang memang sukar untuk dicari ganti. Sebab saya pun ada membuat beberapa juga carian terperinci. Ada kawan-kawan yang informa bagi tahu, oke, diorang pun memang kerja dekat sana, tapi jangan salahkan diorang lah. Saya pun tak salahkan diorang. Ini siapa yang memberi lesin, siapa yang bersubahat, orang-orang atasan tu. Bukan soalnya ada lesin halal, tak ada lesin haram. Dan bukan soalnya ada lesin kita boleh jahanamkan kita punya alam sekitar, hutan-hutan kita dengan suka, oke? Benda tu perlu dikawal. Macam biasa, memang perlu dikawal. So saya pun tak nak cakap banyak-banyak dekat sini. Boleh tengok lah. Saya akan cuba terbangkan drone dan kita tengok situasi dan keadaan dekat sini macam mana. Hutan kita diancam kemusnahan. Di manakah kita? Alam dan hutan sememangnya tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita. Siapalah kita jika tidak melindunginya daripada tangan-tangan yang cuba merosakkannya. Kayu kayan di dalam hutan sering menjadi buruan si perosak alam yang tamak haloka. Balak adalah satu istilah kolektif untuk kayu yang dituai bagi menghasilkan kayu dan papan. Ia didapati dari berbagai jenis yang berada di dalam hutan. Ia merupakan kayu yang diperolehi daripada pokok-pokok yang tumbuh di kawasan hutan. Kayu cengal, meranti, keruik, balsa, ramin, belian dan mahogani kapur merupakan antara contoh kayu balak yang popular di seluruh dunia. Terdapat lagi beberapa jenis pokok kayu kayan yang jarang dijumpai dan diancam kemusnahan. Kemusnahan alam sekitar, penebangan hutan-hutan adalah satu faktor kemusnahan ataupun bencana alam yang sering berlaku di sekeliling kita. Ingatlah kita, segala kerosakan yang dilakukan di muka bumi ini akhirnya akan membinasakan mereka yang tidak bersalah. Ingatlah kamu, wahai perosak alam, yang kamu juga akan menerima padanya bila tiba masanya nanti. Untuk pengetahuan, sesuatu benda yang telah ditebang, contohnya pokok, oke, so kadang-kadang diorang ni akan gunakan alasan akan ditanam semula. Memang, tapi mengambil masa beberapa puluh tahun, mungkin ratusan tahun. Itu belum lagi kita cerita tentang habitat ataupun haiwan-haiwan yang ada di tempat tersebut yang tinggal di sana. Bolehkah itu dicari ganti? Diorang nak lari dekat mana? Diorang tu boleh dicari ganti. Haiwan-haiwan tu kesian bila jam pokok-pokok Allah.
jatuh. Bila jam pokok-pokok ni ditebang, tempat tinggal dorang dah tak ada. Mungkin pokok dorang kata boleh tanam balik. Tapi haiwan-haiwan tu, burung dan binatang-binatang yang lain-lain tu, mana dorang nak lari? Mesti dorang pun dah pupus, dah punah, dah mati kan. Kesian. Pokok ni kesian. Haiwan-haiwan yang ada dekat dalam hutan ni pun semestinya terkorbanlah semua disebabkan manusia tebang pokok ni. Yang pastinya benda-benda ni dihanyutkan oleh banjir baru-baru ini. Dan inilah hasil dia selepas seminggu banjir. Kita pun jumpa sesuatu yang mungkin disembunyikan, mungkin, tapi kita nak sembunyikan sesuatu hal tu pun, kalau kita sembunyikan sesuatu hal tu pun, kalau dia nak tunjuk, dia tetap tunjuk juga. Dan inilah yang boleh lihat sekarang. So lepas ni mungkin lah, okay, memandangkan benda-benda macam ni memang melibatkan rakyat, melibatkan pemerintah dan sebagainya. So mungkin next election maybe politician dorang perlu apa dia, vote sesama sendirilah diorang. So kita tak payah campur dah, saya ingat lepas ni. Dorang nak jadi menteri ke, dorang nak jadi apa, nak jadi kerajaan ke, nak jadi pembangkang ke, nak rebut kuasa ke, itu antara diorang je. Lepas ni kita mungkin lah, kemungkinan kita tak payah undi diorang. Biar diorang undi diri diorang masing-masing. Tengok siapa yang menang, siapa yang kecundang. Ini tentang alam sekitar yang tidak boleh dicari ganti. Kalau tengok dekat belakang saya ni, boleh tahan lah. Saya tengok pun sedih. Kalau tak banjir, semuanya ada hikmah tau. Kalau tak banjir baru-baru ni, mungkin kita tak tahu. Okay, mungkin kita tak tahu apa yang ada di dalam hutan yang telah dirosakkan. Walaupun bukanlah bermakna kita tak payah tebang langsung, bukan. Tapi at least benda tu kita kawal dengan secara berhemat. Okay, yang perlu kita buat, memang orang kata facilities untuk masa hadapan, betul. Saya tak nafikan tu, tapi yang perlu kita buat. Yang tak perlu tu, kenapa berlebih-lebihan? Kenapa kita perlu berlebih-lebihan menjahanamkan alam sekitar kita yang sememangnya tenat? Ini kita bercerita dekat Malaysia, belum dekat luar negara lagi, dekat negara-negara lain. Sememangnya alam sekitar itu, dia merangkumi semua satu dunia, satu bumi ni. Bukan kita tak boleh, sebenarnya kita tak boleh cerita yang apa yang ada dekat sini saja. Okey, sebab kita memang takkan lari dengan alam sekitar. Dekat mana pun kita pergi, pokok-pokok inilah yang akan membantu kita. Pokok-pokok inilah yang akan memberi kita udara dan sebagainya lah.